Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam perutusan sempena Hari ASEAN 2025 bertitah menekankan mengenai komitmen ASEAN untuk memperkasa golongan belia sebagai pengemudi masa depan ASEAN. Titah Baginda dengan memandang ke hadapan, ASEAN berpandukan Plan Strategik dalam ASEAN 2045 masa depan bersama untuk mewujudkan ASEAN yang adaptif, berdaya tahan, inovatif dan berpusatkan rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah tahun ini menandakan ulang tahun ke-58 Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN. Kesempatan itu memberikan peluang kepada ASEAN untuk mengimbas kembali perjalanan yang berakar umbi dalam aspirasi bersama bagi keamanan, kemakmuran dan kemajuan bagi rakyat Asia Tenggara. Hari ASEAN disambut pada setiap 8 hari bulan Ogos. Sejak 1967, ASEAN Titah Baginda telah berkembang menjadi komuniti yang berdaya tahan dan dinamik, bersatu dalam mengemudi persekitaran geopolitik, mengatasi cabaran ekonomi dan bertindak balas terhadap krisis daripada bencana alam kepada wabak. Melalui usaha kolektif negara-negara anggota selama beberapa dekad, ASEAN telah memberikan manfaat ketara kepada rantau ini, memelihara keamanan, keselamatan dan kestabilan, memupuk pertumbuhan yang mampan dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Ini termasuk memupuk generasi pendidik, jurutera, ahli seni dan pengusaha dengan meluaskan akses kepada pendidikan, memantapkan kerjasama serantau dan menyokong integrasi ekonomi. Tahun 2025 juga Titah Baginda menandakan beberapa peristiwa penting bagi ASEAN termasuk ulang tahun ke-10 Komuniti ASEAN dan ulang tahun ke-20 Sidang Kemuncak Asia Timur. ASEAN Titah Baginda juga berharap untuk mengalu-alukan Timur Leste sebagai ahli penuh ke-11 ASEAN pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 pada bulan Oktober yang mengukuhkan lagi perpaduan ASEAN. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah memandang ke hadapan, ASEAN berpandukan Plan Strategik dalam ASEAN 2045 masa depan bersama untuk mewujudkan ASEAN yang adaptif, berdaya tahan, inovatif dan berpusatkan rakyat. Ia Titah Baginda mengesahkan ASEAN Centrality dan komitmen bersama bagi memastikan pembangunan yang inklusif dan mampan. Baginda seterusnya bertitah, ASEAN juga komited untuk memperkasa golongan belia sebagai pengemudi masa depan ASEAN. Titah Baginda lagi, ASEAN akan terus memanfaatkan era digital, meningkatkan kedaya tahanan terhadap iklim serta mengukuhkan sekuriti makanan dan tenaga. Bersama-sama, ASEAN membina komuniti serantau yang siaga masa depan dan berasaskan nilai. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah negara Brunei Darussalam menyokong sepenuhnya Malaysia selaku pengerusi ASEAN dengan tema Inclusivity and Sustainability dan mengesahkan komitmen untuk bekerja secara rapat dan dengan muafakat bersama rakan-rakan negara ahli dan rakan-rakan kongsi ke arah merealisasikan matlamat-matlamat yang ditetapkan dalam ASEAN 2045 dan bagi membantu membentuk masa depan yang lebih cerah dan inklusif untuk semua. Pada mengakhiri titah perutusan, Baginda merakamkan ucapan selamat kepada seluruh rakyat ASEAN dan bagi masa depan rantau yang terus dikembangmajukan dengan semangat perpaduan, berdaya tahan dan kemakmuran bersama.
Dua usul diluluskan kemarin pada mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang bagi hari keempat meluluskan usul wawasan Brunei 2035 dan usul ketetapan berkenaan senarai perintah yang dibuat di bawah perkara 83/3 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959. Sebelum meluluskan usul tersebut, Dewan mula-mula membahaskan mengenai beberapa isu dalam pertanyaan bagi jawab lisan, antaranya sokongan terhadap perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan mempromosi kopi tempatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, menyatakan bahagian industri dan ekosistem perniagaan sedang giat merangka satu dasar PMKS. Ia bertujuan menyediakan hala tuju strategik bagi memperkukuh peranan PMKS sebagai penyumbang kepada ekonomi negara. Mengenai pelan hala tuju pembiayaan kesihatan jangka panjang, Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan mengongsikan dasar sedia ada sentiasa diteliti demi memastikan kelestarian dan keupayaan sistem perkhidmatan kesihatan. Pendekatan tersebut mencerminkan komitmen kerajaan dalam menghadapi cabaran masa depan secara proaktif dan inklusif. Berhubung rancangan mempromosi kopi tempatan, Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan Mukim Labi berpotensi besar untuk dibangunkan sebagai destinasi agro pelancongan berasaskan kopi. Selain unik, konsep tersebut juga berupaya menarik minat pelancong yang menghargai pengalaman autentik dan berasaskan komuniti. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pula menerangkan selain penyediaan produk pembiayaan, Bank Usahawan juga aktif mendukung pembangunan kapasiti para usahawan belia. Antaranya khidmat nasihat celik kewangan, bookkeeping dan business skill training serta kerjasama strategik dengan institusi-institusi pendidikan. Semasa perbahasan usul wawasan Brunei 2035, langkah teras dalam memacu pertumbuhan ekonomi mampan melalui Brunei Economic Blueprint dibangkitkan. Blueprint tersebut mendukung blueprint lain dengan memberi fokus kepada 5 sektor utama iaitu hiliran minyak dan gas, industri makanan, pelancongan, ICT dan perkhidmatan berimpak tinggi sebagai penggerak ekonomi negara. Sebelum meluluskan usul wawasan Brunei 2035, Dewan mendengarkan rumusan mengenai usul berkenaan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof menggariskan pendekatan whole of government dan whole of nation perlu diperkukuh dan dipertingkatkan agar seluruh sektor negara bergerak seiring dalam membina negara yang maju, makmur dan berdaya tahan. Wawasan Brunei 2035 adalah amanah generasi, warisan masa depan yang wajib dipelihara dan direalisasikan. Kemakmuran hari ini perlu dipertahankan agar dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Justru, kita perlu bersatu, cekap menangani cabaran, pantas dan bijak merebut peluang dan sentiasa berpegang teguh kepada nilai-nilai agama, budaya dan jati diri bangsa. Setiap lapisan masyarakat perlu berganding bahu, saling memperkukuh dan menyumbang ke arah pembangunan yang kukuh dan bersepadu, seperti bangunan yang tersusun dari batu bata yang saling menyokong antara satu sama lain. Dewan juga meluluskan usul ketetapan berkenaan senarai perintah yang dibuat di bawah perkara 83/3 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959.
Usul tersebut dicadangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Usul berkenaan disokong oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Perintah yang dibuat di bawah perkara 83-3 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam adalah mulai dari tarikh perintah. Sidang diteruskan dengan usul penangguhan yang dicadangkan oleh Menteri Hal Ehwal Agama yang antara lain menyentuh mengenai generasi penerus dan generasi pemangkin. Generasi baharu wawasan itu akan bersama generasi yang sekarang sebagai generasi pemangkin pada masa ini. Mereka akan dikenali sebagai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Kualiti kehidupan mereka adalah kehidupan yang berkualiti tinggi dan negara mereka, negara Brunei Darussalam, ekonominya adalah ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Usul penangguhan mendapat sokongan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Ahli-ahli rasmi kerana jawatan dalam usul penangguhan menyentuh beberapa perkara, antaranya usaha memastikan sistem kesihatan berdaya tahan dan pemerkasaan belia sebagai ejen kemajuan negara. Wawasan Brunei 2035. Segala perbincangan yang telah berlangsung menggambarkan keazaman bersama untuk memastikan sistem kesihatan negara kekal berdaya tahan, bersepadu dan inklusif demi menjamin kesejahteraan rakyat dan kualiti hidup yang tinggi. Kata sepakat telah dicapai untuk menggunakan pemimpin akar umbi untuk membuat pengesahan ke atas permohonan bantuan-bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan. Di sinilah peranan kepimpinan di peringkat akar umbi selaku mata, lidah, telinga kerajaan agar agenda pembangunan negara termasuk dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan sampai ke peringkat masyarakat. Dasar baharu pelancongan dan blueprint disentuh dalam perbahasan usul penangguhan. Ahli-ahli yang berhormat terdiri daripada orang-orang yang bergelar. Kesan positif dari hasil pengandalan dasar-dasar dan peraturan baru ini, insya-Allah akan memberikan kesan limpahan ataupun spin-off berganda kepada negara secara holistik. Industri pelancongan berperanan penting dalam usaha mempergiatkan, memperligakan dan mempromosikan secara lebih agresif dalam meningkatkan daya tarikan. Usaha dan iktizam senegara berpandukan kepada blueprint-blueprint yang telah dihasilkan dengan pelibatan semua stakeholders, kita akan mencapai wawasan 2035. Perkhidmatan pengangkutan yang menyokong penjenamaan negara pula diketengahkan dalam usul penangguhan. Ahli-ahli yang berhormat terdiri daripada orang-orang yang mencapai kecemerlangan dan wakil yang dilantik dari daerah-daerah. Pendekatan whole of government dan whole of nation juga mesti diterapkan secara menyeluruh melalui koordinasi efektif pelaksanaan cekap dan pengurangan birokrasi. Memastikan perkhidmatan pengangkutan darat yang lancar, selamat dan ramah terhadap pengunjung untuk menyokong pelancongan dan penjenamaan negara. Sektor swasta adalah merupakan sebahagian dari enjin kepada pertumbuhan ekonomi di samping sektor awam. Jika elemen enjin swasta terjejas, akan terjejaslah juga keseluruhan enjin dan perjalanan mengorak langkah pun juga akan terjejas. Ruang ini sebagai peluang untuk terus menambah baik sistem kerja dan cara kita menyampaikan maklumat agar rakyat bukan hanya mengikuti tetapi juga memahami dan menghargai nilai peranan majlis ini. Program-program bimbingan untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan dan penerima bantuan kebajikan wajar sentiasa ditambah baik dari segi keberkesanannya. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 terus dimeriahkan malam tadi dengan pelbagai persembahan bercorak keagamaan. Di Ibu Negara, pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja disemarakkan dengan persembahan anjuran Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar,
Timbalan Setiausaha Tetap, Dasar dan Keagamaan, Kementerian Hal Ehwal Agama. Manakala Forum Agama bertajuk memperkasa generasi muda dengan semangat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi cabaran global memeriahkan pentas perayaan kawasan Tamu Tudung Saji Kuala Belait. Pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan pentas seni selawat dan qasidah Indonesia. Antara yang hadir, Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia. Juga hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Haji Muhammad Sofyan bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. 167 pelajar tahun 10 dan tahun 11 diraikan dalam majlis hafla takharuj dan penghargaan pelajar cemerlang Sekolah Arab Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi tahun 2024. Majlis diadakan di sekolah berkenaan Kampung Rimba. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Mazanan bin Haji Yusof, Penolong Mufti Buhut, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri. Pada tahun ini, Awang Abdul Matin bin Zulnurin dinobatkan sebagai penerima hadiah khas pelajar Mithali tahun 2024. Kita ni mesti disiplinkan dirilah dalam, iaitu mesti pandai memberikan masa dengan aktiviti harian sama belajar. Setiap kali lepas belajar, kita ni mesti ulang baliklah apa yang tadi belajar supaya kita mudah lupa. Kuncinya ialah untuk tidak berputus asa kerana apa sahaja yang kita cita-citakan, jika kita terus bekerja untuknya, tentulah kita akan mendapatnya. Negara Brunei Darussalam menyertai pertandingan antarabangsa Raja Abdul Aziz ke-45 bagi menghafaz, tilawah dan tafsir Al-Quran yang diadakan mulai hari ini hingga 20 Ogos 2025 di Makkah Al-Mukarramah. Lewat petang kemarin, 2 orang peserta wakil negara ke pertandingan tersebut telah berlepas meninggalkan negara. Wakil negara bagi kategori menghafaz 15 juz Al-Quran ialah Awang Muhammad Hassano Jamshir Ali bin Jais, manakala Awang Muhammad Amin Yusof bin Muhammad Arifin menyertai kategori menghafaz 30 juz Al-Quran masing-masing dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Setakat ini, seramai 48 penghulu dan ketua kampung mewakili 16 buah mukim di seluruh negara menyertai taklimat program Life Saver 995. Cawangan Operasi B Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Belait melaksanakan taklimat keselamatan kebakaran dan projek Akar Umbi yang melibatkan 6 orang pemimpin Akar Umbi dan 24 orang penduduk perumahan negara Panaga. Hadir Awang Azmi bin Haji Hafneh, pemangku pengarah bomba dan penyelamat yang juga menyerahkan alat kelengkapan memadam kebakaran. Program diharap dapat memberikan pengetahuan asas kepada masyarakat selaku petindak awal dalam menangani sesuatu kejadian bencana. ...62 pelajar Sekolah Menengah Berakas yang menamatkan program sijil lanjutan Pearson BTEC Antarabangsa Tahap 2 bagi tahun 2022-2024 diraikan dengan majlis tamat pengajian. Penyampaian sijil diteruskan dengan penyampaian anugerah pelajar cemerlang. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Pelbagai aktiviti menarik dan menyeronokkan diadakan sepanjang program Haya Ilal Al-Arabiyah diadakan di Sekolah Arab Belait. Program menggalakkan para pelajar untuk bertutur dalam bahasa Arab.
Program dilancarkan dengan hasrat sebagai platform praktikal kepada para pelajar untuk mengaplikasikan bahasa Arab dalam konteks permainan dan aktiviti yang menyeronokkan. Program dikenalikan oleh sekolah-sekolah Arab di bawah inisiatif Jabatan Pengajian Islam.